أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما علمت آدم فعلمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، وكما عصمت يوسف فعصمنا، وكما سلمت يونس فسلمنا، وكما أكرمت أيوب فأكرمنا، وكما ألهمت أوليائك فألهمنا، وكما هيمت أحبابك فهيمنا، ومن رضاك غنمنا، ومن فضلك لا تحرمنا، وجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya yang telah memberi keizinan serta peluang kepada kita untuk sama-sama kita bertemu pada malam ini. Dan insya-Allah dengan ada peluang dan ruang yang ada pada malam ini, kita mengambil manfaat untuk kita menyambung pengajian kitab Penawar Bagi Hati, iaitu masih lagi pada muka surat yang kedua, pada kata amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif, amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baharu belajar. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Baik, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kata musannif, amma ba'du, yakni ada pun selepas itu. Amma ba'du dengan makna kata ada pun selepas daripada itu, iaitu selepas daripada mana? Selepas daripada pengarang mengambil berkat dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah, dan kemudian berselawat dan salam ke atas Nabi dan keluarga baginda dan juga para sahabat, maka barulah pengarang memulakan penulisannya. Inilah menunjukkan bahawasanya beradabnya pengarang, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dalam menulis akan kitab ini. Jadi pengarang memulakan terlebih dahulu penulisannya dengan basmalah. Setelah itu hamdalah, yakni puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berselawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu juga kepada keluarga baginda, dan setelah itu juga kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah pengarang memulakan penulisannya, yakni dengan kata amma ba'du. Maka ini, katanya lagi, maka ini sebuah kitab yang kecil. Bila disebut di sini, maka ini sebuah kitab yang kecil, yakni kitab atau buku, jika ia besar dan tebal dipanggil kitab,
Jika ia kecil dan tidak tebal dipanggil kutaib. Itu kutaibun. Dengan menggunakan isim tasghir. Jadi di sinilah menunjukkan tawadhu'nya pengarang kitab ini, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia sebut apa? Disebut ini sebuah kitab yang kecil. Jadi tawadhu' seseorang ulama itu akhlak mulia yang ditunjukkan oleh ulama ataupun pengarang kitab ini. Ini sebuah kitab yang kecil. Makna kata kalau dasar nilai Allah kecil je kitab ni, tak ada apa pun. Begitulah merendah dirinya. Bukannya kitab besar. Tidak disebut inilah kitab yang menjadi nombor satu rujukan di dunia. Dah tak sebut lagi tu. Jadi bahasa tawadhu'nya, jadi inilah sebuah kitab yang kecil. Gitu. Yang kecil ini bagaimana? Bagi permulaan ataupun pada permulaan ilmu tasawuf. Untuk permulaan ilmu tasawuf, maka inilah sebagai kitab rujukan. Dan kitab dia pun kitab yang kecil, menunjukkan bahawasanya ringan, tidak berat isi kandungannya, sesuai dengan orang mubtadi, sesuai dengan orang yang baru nak mengenal ilmu tasawuf itu, kan? Ataupun baru berkecimpung dalam bidang tasawuf ini. Inilah sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan dia. Hamba, yakni pengarang menggunakan istilah hamba ataupun membahasakan dirinya sebagai hamba. Hamba itu merujuk kepada pengarang lah. Pengarang siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Hamba dengan bahasa tawadhu'. Hamba. Dia ini merendah diri. Tuan hamba. Hamba ini bahasa yang indah. Santun, ada santunnya, kan? Ada kesantunannya. Itu bahasa Melayu. Ada kesantunannya. Jadi kata pengarang apa? Hamba himpunkan dia akan kitab ini, apa tujuannya? Kerana peringatan bagi hamba sendiri. Tu yang pertamanya, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai peringatan dirinya sendiri. Yang utama, manfaat untuk dirinya terlebih dahulu, diguna pakai untuk dirinya. Dan apa lagi? Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Jadi peringatan untuk dirinya terlebih dahulu, memperingatkan dirinya. Itulah kaedah ataupun cara untuk apabila seseorang itu nak menasihati seorang lain, maka hendaklah ia menasihati dirinya terlebih dahulu. Kemudian barulah dia menyampaikan ataupun menasihatkan kepada orang lain ataupun sahabatnya yang lain ataupun siapa saja selain pada dirinya. Jadi kedua ni ada pada pengarang. Tujuan pertama, pengarang hendak menjadikan sebagai peringatan untuk dirinya sendiri dahulu. Kemudian selepas daripada itu, dan ia menjadi manfaat juga, mudah-mudahan ia menjadi manfaat dan juga peringatan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Kan? Yang baru belajar. Baik. Tadilah ni untuk orang yang permulaan menuntut ilmu. Sebab itu kitab Penawar Bagi Hati ini dibaca di pondok-pondok, madrasah-madrasah. Bagi orang yang baru masuk ke madrasah ataupun pondok-pondok, memang diajarkan kepada mereka akan kitab Penawar Bagi Hati ini. Ni kan langkah utama ataupun silibus pengajiannya. Yang bagi yang awal kena mengaji ni dulu. Sebab nak latih diri itu supaya boleh mulazamah ataupun boleh mengamalkan apakah yang terdapat dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, sesuai dengan melatih diri menjadi seorang yang berakhlak mulia. Baik. Begitu juga diajarkan
bagi orang yang mula ataupun baru masuk ke dalam pengajian madrasah ataupun pondok ni, iaitu kitab antaranya lagi Ta'limul Muta'allim. Di situlah ada berbagai kaedah, nasihat dan adab-adab bagi seorang penuntut. Maka bagaimana dia nak mengetahui disiplinnya sebagai seorang penuntut ilmu, maka ada terkandung dalam kitab Ta'limul Muta'allim ataupun pelita penuntut. Baik. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati, pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Kata musannif ataupun kata pengarang apa? Pengarang menamakan kitab ini akan kitab ini ataupun kitab yang kecil ini yang disebut di atas tadi dengan apa? Dengan nama penawar bagi hati. Penawar, sebagai penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya, iaitu barang yang wajib dibersihkan daripada hati tu, ataupun daripada segala anggota zahir, takhalli kata, membersihkan segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang cela, bersihkan, kosongkan diri seseorang itu daripada sifat-sifat mazmumah, kan? Dan dihiasi dengan dia akan segala hati, yakni dihiasi dengan dia akan segala hati, yakni dihiasi dengan tahalli, iaitu perbuatan apa? Menyucikan ataupun menghiasikan diri seseorang itu dengan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat yang terpuji. Jadi dengan kitab ini adalah antara isi ataupun apa yang ingin disampaikan melalui kitab ini adalah perkara yang dapat menerangkan apa yang wajib dibersihkan daripada seseorang ataupun daripada diri itu, dan dihiasi dengan dia, dihiasi dengan dia iaitu yakni dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah atau perkara yang elok, yang terpuji, itu akan segala hati, yakni pada hati, akan segala hati, yakni pada hati. Sebab itu disebut sebagai penawar bagi hati. Sebab itu disebut sebagai penawar bagi hati. Baik. Dan hamba sebut di dalamnya, jadi dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Ni dalam dia ada terkandung satu muqaddimah dan juga 3 kitab. 3 kitab. Nanti kita akan tengok apakah itu kitab tersebut. Apakah itu kitab tersebut. Dan pertama pendahuluan bagi kitab ini, kemudian 3 kitab. Tahalli, dan kemudian itu berkaitan dengan sifat-sifat taubat ataupun kitab yang pertama iaitu kitab pada menyatakan yang 7. Yang pertama pendahuluan, kemudian kitab yang pertama adalah kitab pada menyatakan segala anggota yang 7, itu kitab yang pertama. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab pada menyatakan qalbun, iaitu jantung. Kemudian kitab yang ketiga iaitu pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Ada 3 kitab lah. Ada 3 kitab dan pecahan satu, iaitu pada kitab yang pertama ada 7 fasal.
Kitab yang pertama ada 7 fasal, manakala kitab yang kedua ada 10 bab. Kemudian kitab yang ketiga ada 10 bab juga. Itu pecahan dia. Jadi satu pendahuluan dan 3 kitab yang ada dalam kitab penawar bagi hati ini. Tu. Baik. Kemudian kata, dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ya Allah dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan, yakni pengarang iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kitab ini dapat memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan juga siapa saja yang membacakan kitab ini dan juga yang mempelajari akan kitab ini, dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaannya, yakni jadikan kerja ataupun tugasan ini, menulis ini ialah semata-mata menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kepentingan dunia, akan tetapi untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan niat begitu, manfaatnya untuk dunia ada begitu besar, iaitu membimbing masyarakat kepada perkara yang terpuji. Itu dengan kitab ini, itu manfaat dia. Akan tetapi yang utamanya pengarang menuntut di sini ialah mudah-mudahan Allah redha atas usahanya menulis akan kitab ini. Itu yang penting. Apa-apa saja perkara yang kita lakukan di dunia ini, yang paling penting adalah kita mendapat keredaan Allah. Itu yang kita perlu niatkan. Apa-apa saja. Sebab tu al-ikhlasun niyah fil ibadah. Ikhlaskan niat pada melakukan ibadah. Maksud ibadah di sini apa saja pekerjaan. Ikhlasun niyah fil amal. Contoh, ikhlaskan niat pada setiap amal, fil a'mal, yakni setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita ikhlaskan niat. Itu yang utama, lillahi ta'ala. Seperti yang disebut dalam doa iftitah kita kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan juga kematianku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah juga Tuhan bagi sekalian alam. Itu tujuan kita mendapat keredaan Allah Ta'ala. Itu. Kerana bahawasanya, kata pengarang apa? Kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kerana apa tu menuntut keredaan Allah tu? Kerana Allah Ta'ala ni sangat berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkuasa atas setiap sesuatu. Apa saja. Semua Allah Ta'ala berkuasa. Apa saja semua Allah Ta'ala berkuasa atas setiap perkara. Kerana dialah Al-Khaliq, pencipta. Al-Khaliq iaitu pencipta. Maka apabila dia menciptakan setiap perkara itu, sesuatu perkara itu, maka dia berkuasa atas setiap perkara tersebut. Jadi sebab itulah pengarang meletakkan sandarannya, iaitu mencapai, mudah-mudahan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghimpun, ditulis di sini siapa yang menghimpun, iaitu Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, yakni Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, yakni berasal dari Indonesia. Al-Mandili, yakni maksudnya berketurunan Mendeleng ataupun daripada Mendeleng, Indonesia. Kemudian ada ditambahkan untuknya, iaitu Al-Makki, Al-Mandili Al-Makki. Kerana apa?
kerana ia menetap lama di Mekah ataupun dia belajar di Mekah pada tahun pada beberapa tahun, yakni yang mengambil bahasa yang lama di sana. Al-Makki. Kemudian Khuwaidam ataupun Khuwaidim talabatul ilmi syarif bil haram al-Makki, yakni dia merupakan khadim ataupun khadam, menunjukkan orang yang berkhidmat, ahli khidmah, orang yang berkhidmat, dan juga berkhidmat di sini, berkhidmat untuk gurunya, untuk ilmu dan sebagainya. Dan kemudian talabatul ilm, yakni penuntut, talib, pelajar ataupun penuntut, al-ilm akan ilmu, penuntut ilmu, syarif yang mulia, iaitu bil haram al-Makki. Ini al-syarif yang mulia, iaitu bil haram al-Makki, yakni kawasan haram, yang mana yang dimuliakan kawasan tersebut dengan Makkah ataupun Kaabah. Al-Makki, Makkah, yakni haram Makkah, iaitu yang kawasan yang mulia, dengan adanya Kaabah ataupun Baitullah di situ, Al-Haram Makki. Kemudian disebut di sini Makkatul Mukarramah, tempatnya ialah Makkah Al-Mukarramah, pada tanggal 7 bulan Rejab tahun 1378 Hijrah, yakni 1378 Hijrah, sehingga tahun ini, tahun ini adalah tahun 1441 Hijrah. Makna kata dalam lingkungan 63 tahun lebih kurang kitab ni. Usia kitab ni 63 tahun. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan keberkatannya, memberikan ganjaran yang sempurna kepada penyusunnya, iaitu Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki, dan juga mengurniakan keberkatan dan kefahaman kepada sesiapa sahaja yang membaca, mempelajari dan mengajarnya sehingga hari kiamat, serta mengurniakan kekuatan dan istiqamah dalam mengamalkan isi kandungannya. Amin, insya-Allah ya rabbal alamin. Maka kita hadiahkan kepada pengarang kitab, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Al-Makki, dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, maka dengan ini kita sambung pada kata pendahuluan muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif, pendahuluan ini suatu pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini muqaddimatun katanya dalam bahasa Arab. Muqaddimatun iaitu satu pendahuluan, yakni bagi setiap ilmu maka pastinya akan dimulakan dengan pendahuluan, ataupun bagi setiap rumah pastinya ada pintunya, maka pintu itu adalah alat untuk masuk ke dalam rumah. Jadi di sini pun ilmu maka dia ada pendahuluannya. Pendahuluan untuk masuk ke dalam bidang ilmu tersebut, ataupun untuk masuk ke dalam huraian ilmu tersebut, ataupun seperti mana kitab-kitab, buku-buku pastinya dia ada pendahuluannya.
Kan, dia pendahuluan bagi sebuah cerita ataupun pendahuluan bagi sebuah apa-apa perkara. Sesuatu perkara itu pasti ada pendahuluannya. Maka pendahuluan itulah boleh memberikan kepada kita panduan apakah yang berkaitan dengan ilmu yang dibicarakan ini. Begitu. Baik. Ataupun juga disebut sebagai mabadi' ilmu. Mabadi' ilmu. Mabadi' ilmu yakni punca bagi ilmu ataupun pendahuluan bagi ilmu. Baik. Jadi katanya nombor satu ataupun yang pertama. Yang pertama katanya apa? Ketahui olehmu. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Yakni katanya apa maksud dia? Ilmu tasawuf itu adalah suatu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati ataupun dipanggil sini apa? Ahwalun nafs. Untuk mengenal akan sifat-sifat hati, iaitu sifat-sifat hati yakni merujuk kepada apa? Keadaan jiwa. Keadaan jiwa ataupun disebut sebagai ahwalun nafs. Itulah ilmu tasawuf, iaitu satu ilmu untuk mengenal akan keadaan jiwa. Yang mana yang diketahui dengan dia, dengan ilmu tasawuf ini, akan segala kelakuan hati, iaitu sama ada kelakuan yang dipuji atau kelakuan yang dicela. Itu ada dua. Baik. Jadi di sini mengenal sifat-sifat hati ini, hati disebut di sini bukan hati jismani. Hati yang disebut di sini adalah hati ruhani. Dia panggil qalbun ruhaniyun. Qalbun ruhani, bukan qalbun jasmani. Manakala hati yang kita ada sebut hati tu, kalau qalbun jasmani, iaitu merujuk kepada hati yang berada di bawah ni, iaitu hati yang tempat proses makanan tu. Itu qalbun jasmani, duduk di dada ni. Hati yang bahasa kata hati jasmani ini, qalbun jasmani, duduk di bawah ni. Duduk di bawah yang dekat dengan pankreas apa ni. Tu hati tu. Kan. Jadi qalbun jasmani, qalbun rohani duduk di mana? Qalbun rohani duduk di jantung. Duduk di sini. Sebab itu bila kita berasa apa? Berasa itu menunjukkan qalbun rohani, bukan qalbun jasmani. Kalau qalbun jasmani itu hati yang tempat proses makanan tersebut. Baik. Sama ada katanya, sama ada kelakuan yang dipuji, iaitu daripada ahwalun nafs ini, daripada sifat-sifat hati ini, kita dapat mengenal yang pertama ahwalun nafs, yang bangsa yang dipuji ataupun yang terpuji, sifat-sifat hati yang terpuji, iaitu mahmudah. Seperti apa? Seperti merendah diri katanya di sini. Merendah diri, tawadhu'. Tawadhu'. Dan yang kedua pula contohnya apa yang terpuji ni? Dan sabar. Yang kedua contohnya adalah sabar. Iaitu sabar. Juga disebutkan bersyukur. Apa lagi? Juga dikatakan sebagai qanaah, sifat hati ni, merasa cukup dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Merasa cukup je. Ada setengah orang dia berasa tak cukup. Bila tak cukup, dia tidak ada sifat qanaah. Kan? Dan semuanya lah yang berkaitan dengan sifat-sifat yang terpuji. Adapun sabar ini apakah disebut sebagai sabar? Seperti mana sabda Nabi SAW, sabar itu katanya apa? Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu bukanlah orang yang kuat, kan?
orang yang hebat itu yang mana dia ni pandai bergusti. Orang kata pandai bergocoh. Pandai bergocoh. Pandai berlawan. Ataupun hebat berlawan kan. Tapi dia berlawan dengan sebab apa? Dengan sebab emosinya. Dengan sebab emosinya. Jadi dia tak mampu nak tahan emosi, maka dia mudah untuk berlawan. Dia pandai berlawan, bergusti, bergocoh dan sebagainya. Tapi kata Nabi apa? Innamasyadidu, orang yang hebat ni, orang yang kuat ni apa? May yamliku nafsahu 'indal ghadab. Siapa yang boleh mengawal dirinya ketika kemarahan. Siapa yang boleh mengawal dirinya ketika kemarahan, maka itulah orang yang hebat. Orang yang kuat. Itulah maksud kata sabar. Kan? Orang yang bersabar adalah orang yang hebat. Bermacam-macam ditimpa, diuji, dihina dan sebagainya, tapi dia tetap menahan kesabaran, dan sekiranya sesuatu itu datang daripada kekurangan dirinya, dia berusaha untuk memperbaiki perkara tersebut. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak dia tidak menunjukkan ketidakpuasan hatinya dan sebagainya lah, dan tidak melakukan perkara-perkara yang keji dan khianat terhadap orang lain. Itu orang yang bersabar. Itu dah kata innamasyadidu may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Siapa yang kuat itu antaranya ialah orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengawal dirinya ketika kemarahan. Itu maksud sabar. Dan yang kedua, dapat mengenal sifat-sifat hati ini melalui ilmu tasawuf ini, iaitu kelakuan akan sifat-sifat hati yang kelakuan yang dicela. Kelakuan yang dicela seperti kata mazmumah. Mazmumah iaitu seperti dengki, hasad. Ada dalam hati seseorang itu hasad, dengki pada orang lain. Tak boleh tengok orang berjaya, tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang gembira, tak boleh tengok orang bahagia. Dia rasa tak nak dengki saja, dia rasa tak puas hati je. Tu. Dia rasa tak puas hati. Jadi itulah antara sifat yang tercela, sifat yang tercela pada hati kita ni. Jadi sebab itu melalui ilmu tasawuf ini, bagaimana kita nak mengenal sifat-sifat yang tercela tersebut? Berdasarkan ilmu tasawuf. Sebab tu ilmu tasawuf perlu kita menuntut mempelajarinya supaya dapat membimbing jiwa kita menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengok orang menega maju sikit, rasa tak puas hati selalu. Terus nak mandrem dan sebagainya. Tu wal'ayazubillah, jangan kita buat begitu. Itu kita dengki dengan orang. Jangan kita hiraukan, kerana kejayaan itu kurniaan Allah Ta'ala. Kita usahakanlah untuk diri kita pula peluang yang lebih baik daripada malam. Yang penting jangan kita dengki antara satu sama lain. Jangan kita khianat antara satu sama lain. Juga antaranya lagi sifat yang cela apa? Membesar diri ataupun takabur. Takabur. Maka takabur itu batalul haq, membatalkan kebenaran pada diri seseorang tu. Jadi kalau seseorang itu takabur, maka menunjukkan bahawasanya dia itu meruntuhkan kebenaran dalam dirinya. Kerana manusia ini Allah jadikan semuanya elok dah, indah. Masing-masing ada kelebihan antara satu sama lain. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Ada orang yang kurang daripada kita, maka kita pandangnya itu dengan mulia juga. Jangan pandang dia dengan hina kalau dia kurang. Kerana kita pun ada kekurangan. Semua orang ada kekurangan. Ada yang lebih pada sesuatu perkara,
dan kurang pada sesuatu perkara. Begitu juga diri kita ni. Kita ni kadang-kadang ada lebih pada satu perkara, tapi kita banyak kurang pada beberapa perkara yang lain. Itu kita menilai dengan adil pada diri kita, pada pandangan kita. Ukuran itu kerana adil, kerana tak semua orang, maksudnya tak semua orang ni sama kelebihannya. Masing-masing ada kelebihan antara satu sama lain. Sebab itu dalam kelas, kalau kita tengok pelajar-pelajar biasanya tak semuanya mampu untuk dapat markah yang sama 100%. Walaupun dia dapat A, tapi markah tu dia tak sama. Mungkin ada beza 1, 2 dan 3. Sebab itu dibuat graf peratus markah untuk mencapai A lebih kurang 10. Maknanya 100% sehingga daripada 90% sehinggalah 100%. Contoh. Ataupun ada setengah dia buat 15%, ada setengah yang buat 20%. Itu terpulang pada masing-masing yang meletakkan graf tersebut. Menunjukkan bahawasanya tidak semua orang akan capai 100% markah untuk mencapai A, ataupun pelajar yang cemerlang dengan keputusannya A, tidak semua pelajar dalam satu kelas itu markahnya sama 100 semua. Tidak, mesti ada perbezaan antara satu sama lain. Itu menunjukkan tidak sama setiap orang. Ada orang yang pandai, ada orang yang sederhana pandai, ada orang yang kurang pandai dan sebagainya. Ada orang yang cerdik, bijaksana, akhlak baik. Tapi bergantung kepada setiap individu itu. Ada perbezaan antara satu sama lain. Itulah maksudnya, kalau sekiranya seseorang itu mempunyai sifat takabur, memandang semua orang yang lain lebih hina daripadanya, kerana dia angkuh dan sombong, bangga diri. Takabur ni bangga diri, membesarkan diri, pandang orang lain semua lebih rendah daripada dia, tak sehebat dia. Kalau seorang itu ahli perniagaan, orang yang jutawan, orang yang mahir, orang yang kaya, dia tengok orang yang miskin ni semua rendah, tak ada. Orang yang tak pandai berniaga ni semuanya tak betul belaka. Macam tu tidak. Jadi perlu ada sikap ataupun sifat untuk membantu orang yang tidak berkemampuan, membantu orang yang tidak pandai. Jadi kita membantu, maka selagi mana kita membantu orang, maka Allah akan menggandakan lagi ilmu kita, pengetahuan kita dan juga kemahiran kita. Sebab itu takabur itu adalah sesuatu perkara ataupun sifat yang merugikan diri seseorang itu. Baik. Ahwalun nafs ini dia juga mengenal, memberi kepada kita untuk mengenal akan sifat-sifat yang tercela. Sebab itu bila kita mengenal sifat-sifat yang tercela melalui ahwalun nafs ini, melalui sifat-sifat hati ini, daripada panduan daripada ilmu tasawuf ini, maka kita dapatlah menyucikan, takhalli, membersihkan diri kita daripada segala sifat tercela. Sekarang kita nak, dalam diri kita ni ada tak sifat yang tercela? Maka sebab itu kita perlu mempelajari akan ilmu tasawuf. Sebab itu kita perlu mempelajari ilmu tasawuf. Kerana kita nak islahkan tazkiyatun nafs, ataupun membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang dicela, yang tercela ini. Jadi bila belajar ilmu tasawuf, dia memberi panduan kepada kita. Sifat mana yang tercela ni, kelakuan lagu mana yang cela ni, supaya kita dapat membersihkan diri kita daripada perkara tersebut. Antaranya disebut sebagai panduan kepada kita, yakni tanda-tanda sakit hati. Kalau seseorang itu ada sakit hati, apakah tanda-tandanya? Jadi hati yang sakit ni, ia tidak berfungsi. Ia tidak berfungsi seperti mana tujuannya diciptakan. Sebab itu dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, dia ada sebut tentang tujuan ataupun perkara yang manfaat untuk sesuatu anggota itu.
apakah manfaatnya, apakah keburukannya. Maka manfaat itulah menjadikan panduan kepada kita supaya kita mengetahui apakah manfaat ini untuk kita menggunakan anggota kita ke, ataupun hati kita ke, kepada perkara yang elok, yang baik, yang berguna buat diri kita. Itu perlu kita mengetahui perkara tersebut. Baik, di sini disebutkan bahawasanya tanda-tanda sakit hati kita tu sakit, hati seseorang itu sakit apa? Yang pertama, tidak menggunakan hikmah. Apa yang terjadi, apa yang berlaku, ia memandang ataupun ia memikirkan sesuatu itu dengan emosi, bukan dengan hikmah. Hikmah Allah Ta'ala jadikan sesuatu perkara. Sekarang ni berlaku COVID-19, wabak, menularnya wabak COVID-19 ini, apakah hikmahnya? Sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu perkara itu pasti yang berguna, yang bermanfaat. Tidaklah sesuatu perkara yang Allah jadikan itu sia-sia. Allah sebut dalam Al-Quran apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu kira kami menjadikan sesuatu ataupun kami menjadikan kamu itu dengan perkara yang sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan kembali kepada kami. Yakni Allah menciptakan ataupun Allah menjadikan sesuatu perkara itu bukanlah sia-sia. Pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada kebaikannya. Cuma kita tak mampu nak memahami akan apakah manfaat ataupun hikmah setiap kejadian yang Allah ciptakan ini. Kita tak tahu apakah manfaat mata kita ni, ada bulu mata, ada kening mata kita, ada kelopak mata. Kita tak mengetahui secara terperinci apakah manfaatnya. Adakah kita tahu bagaimana susunan organ ataupun bentuk rupa paras muka kita ni, berapakah bilangan darjahnya? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Hanya yang mengkaji saja yang mengetahui. Bagi kita umumnya kita tak tahu. Sebab kita lahir-lahir kita sedar ada rupa. Yang penting ada muka elok sudah. Kalau cacat, hak tu yang kita duk kira. Hak tu yang kita duk petikai. Kenapa cacat? Kenapa begini? Kita akan petikaikan segala kekurangan. Tapi hikmahnya, kalau Allah jadikan kita tak fikir apakah hikmah Allah ciptakan, Allah jadikan bentuk rupa kita macam ni. Ada hidungnya, ada tertulang hidung sampai sekerat. Kenapa tak sampai hujung? Ada setengah orang tak asal tak puas hati, tulang sekerat dia tambah sampai hujung. Itu atas pemikiran manusia itu. Bagaimana? Jadi maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pandanglah ataupun lihatlah sesuatu perkara itu bil hikmah, dengan hikmah. Kenapa Allah jadikan hujan? Allah jadikan hujan untuk apa tujuannya? Hikmahnya apa? Allah sebut dalam Al-Quran apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ard. Dan apa Allah turunkan daripada langit itu ma'in, akan air. Fa ahya, apa dia hikmahnya, manfaatnya apa, kebaikannya apa? Fa ahya bihil ard, menghidupkan akan bumi. Ba'da mautiha, selepas daripada kemarau ataupun kematian. Kering kontang, begitu lama kemarau, panas dan sebagainya. Itulah tujuan antaranya, menghidupkan, menyuburkan bumi. Maka bila bumi subur, keluar hasil tanaman, manfaatnya untuk menghidupkan makhluk ataupun sesiapa yang ada di muka bumi. Itu manfaatnya. Waqtilafil laili wan nahar, dalam ayat tersebut juga Allah sebut apa? Waqtilafil laili wan nahar, ikhtilaf yakni menukar
fil laili wan nahar, pada kejadian malam itu dan juga kejadian siang hari. Allah menukar daripada malam ke siang, daripada siang ke malam. Kenapa Allah tukar begitu? Kerana waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kan? Allah sebut dalam Al-Quran juga apa? Jadikan malam itu libasa, sebagai waktu untuk rehat kamu. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan jadikan sebagai siang itu sebagai waktu untuk mencari nafkah, bekerja dan sebagainya. Ma'asha, hidup, cari kehidupan. Itu. Jadi bila berlaku pertukaran, maka ada waktu manusia boleh berehat dan ada waktu manusia boleh bekerja. Tidaklah manusia itu bekerja 24 jam sehari. Siang malam bekerja, siang malam bekerja. Lawan arus lah. Allah jadikan siang itu bekerja, malam itu berehat. Itu waja'alna laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Hikmah Allah ciptakan sistem alam ini cantik, elok dah. Cuma kita nak memahami sistem alam ini sukar, payah. Kerana itu perlu menuntut ilmu. Bila kita menuntut ilmu, maka kita akan terdedah kepada pengetahuan tersebut. Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan, semua ada manfaatnya. Semua ada kelebihan-kelebihannya. Allah jadikan cakrawala, sistem alam ini ada pelbagai lapisan sistem ataupun lapisan-lapisan di langit, di bumi dan sebagainya. Semuanya ada kelebihan-kelebihannya. Sebab itu kita perlu memandang sesuatu itu dengan hikmah. Tetapi orang yang ada hati sakit, ataupun orang yang hati sakit ini, apa antaranya tanda-tanda dia tidak memandang ataupun dia tidak mengetahui sesuatu itu dengan hikmah. Yang kedua, apa tanda hati sakit? Iaitu tidak mencintai Allah dan tidak dapat merasa kelazatan ketika beribadah kepada Allah, kerana tidak berzikir kepadanya dan tidak mengutamakan zikir itu daripada semua keinginannya. Antaranya yang kedua, tanda-tanda hati sakit itu adalah seseorang itu tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah. Bila nak buat ibadah, dia rasa berat, dia rasa lemah, dia rasa rimah, tak rasa seronok, tak rasa lazat, tak rasa tenang. Itu. Kerana apa? Kerana dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak berzikir. Dia tak suka zikir. Orang zikir dia halang. Buat majlis zikir kata bid'ah. Itu tak kena, ini tak kena. Petikaikan zikir itu, zikir ini. Itu. Apa-apa pun zikir adalah tujuannya mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir itu dapat menenangkan hati seseorang itu. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu apabila disebutkan ataupun mengingati akan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, zadadhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Dan kepada Allah lah mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berzikir itu menghidupkan rohani. Sebab tu kata qalbun rohani. Zikir itu adalah untuk menghidupkan hati rohani itu. Kalau makan makanan biasa ini adalah menghidupkan hati jasmani. Untuk hati jasmani memproses makanan, kemudian memberikan tenaga, sumber tenaga kepada seluruh anggota organ-organ dalam badan kita.
Tapi zikir itu merupakan makanan bagi hati rohani. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Memberikan perasaan zuq, kejiwaan kepada hati kita ini, menyedari akan hal kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di kalangan manusia yang tidak sedar akan hal kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia tidak berasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mahbub ini, orang yang dicintai ini, disebut dalam kitab Tajul Arus, jadilah kamu itu seorang yang mahbub, orang yang dicintai. Kerana orang yang dicintai ini, dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang hamba dengan kasih sayang, dengan hatinya yang kasih sayang. Apabila dia melaksanakan dengan hati yang penuh dengan kasih sayang, maka Allah menyayanginya. Itu mahbub. Jadi sebab itu melaksanakan ibadah itu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaan cinta kepada Allah, barulah zikir itu dapat menenangkan jiwa kita. Sebab tu bila kita ucap di lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mula-mula bagi peringkat asas ucap di lidah dulu sebagai latihan, riyadhah dia. Bila ucap di lidah, maka pejamkan mata. Bila pejamkan mata, rasakan di hati itu kalimah la ilaha illallah ini meresap ke hati kita, sambil hati kita berzikir la ilaha illallah. Walaupun kita diam, hati kita mampu berzikir dengan kalimah tayyibah ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu bila orang yang berzikir ada zuk padanya, maka dia tak rasa zikir itu 100, 200 Allah sekejap sangat dia rasa, 1000 bahkan 1000 pun Allah sekejapnya. Kerana apa? Kerana dia mahukan ketenangan berada di dalam majlis zikir ataupun halaqah zikir, ataupun dalam keadaan seorang diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dia merasakan ketenangan. Tapi kalaulah mereka duduk dalam majlis zikir sikit pun dah rasa banyak, panjang sikit wirid pun Allah rasa tak senang duduk dah dan sebagainya, maka hati-hatilah. Mungkin itu satu tanda yang bahawasanya seseorang itu mempunyai hati yang sakit, wal'iyadzubillah. Dan yang ketiga, iaitu tanda-tanda hati sakit apa? Tidak mengutamakan akhirat daripada dunia. Perkara-perkara dunia cepat dia usahakan, laju je sambat. Tapi bila peluang untuk perkara-perkara akhirat, bersedekah, qiyamul lail, ataupun apa-apa sajalah, buat kebajikan dan sebagainya, maka ia mentakhirkan ataupun melewat-lewatkan perkara tersebut, iaitu perkara akhirat, dibandingkan dengan perkara dunia. Cepat je dia kejar untuk keuntungan dunia. Wal'iyadzubillah. Itu juga merupakan tanda-tanda hati sakit. Jadi kalau ada 3 tanda ini, maka perlulah bagi kita untuk menyucikan, takhalli, membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah itu. Dan antara penyebab utama penyakit hati ini adalah apa? Selalu tunduk kepada hawa nafsu. Antara penyebab utama penyakit hati ini adalah selalu tunduk kepada hawa nafsu, ikutkan kehendak diri, emosi, hanya ikut emosi dan kehendak diri semata-mata. Maka itulah antara penyebab utama. Maka bagaimana cara nak merawatnya? Hendaklah melawan hawa nafsu dan juga mengekangnya. Sebab tu kena ada sabar. Sabar dalam melakukan maksiat, sabar
dalam melakukan ibadah dan sebagainya. Itu nanti masuk pada bab sabar, akan diberi kepada kita bagaimanakah panduannya untuk kita mengekang hawa nafsu dan melawan hawa nafsu tersebut. Maka itulah di antaranya. Yang pertama dalam pendahuluan ini iaitu adalah berkaitan dengan ilmu tasawuf ini, ialah ilmu yang memberi panduan kepada kita untuk mengenal akan sifat-sifat hati ataupun ahwalun nafs. Iaitu ahwalun nafs, sama ada ahwalun nafs itu mazmumah ataupun ahwalun nafs itu mahmudah. Jadi mudah-mudahan itulah yang dapat memberikan panduan kepada kita supaya kita ini sentiasa mendekati, mempelajari akan ilmu tasawuf ini, supaya dapat melatih diri kita dan juga menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar dan seterusnya, agar dapat mencapai keredaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah antaranya dapat kita kongsikan bersama pada malam ini. Mudah-mudahan sekian yang bermanfaat, dapat dikongsikan juga kepada yang lain yang tidak dapat mengikuti pengajian bersama kita pada malam ni, insya-Allah. Boleh lagi di-share, ditontonkan video live ini, kerana kita akan simpan di dalam Facebook page tahfiz kita ini, insya-Allah. Dan juga siapa yang berhajat untuk sebarkan, dipersilakan untuk sebarkan. Mudah-mudahan ia bermanfaat untuk sesiapa saja yang melihat akan video ataupun pengajian pada malam ini, insya-Allah. Itu dahulu, insya-Allah kita akan sambung pula di masa akan datang berkaitan dengan ilmu tasawuf ataupun pengajian kitab penawar bagi hati ini, insya-Allah, iaitu pada nombor 2 pula dalam mukaddimah ini, iaitu faedah mempelajari ilmu tasawuf, mempelajari ilmu tasawuf, insya-Allah, pada sesi yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terakhir sebelum kita bersurai, itu untuk makluman para jemaah ataupun sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekiranya ada sesiapa yang ingin menyumbang kepada pusat pengajian tahfiz kami, bolehlah menyumbang di nombor akaun yang tertera ini, iaitu yang pertama adalah Bank Islam untuk zakat dan sumbangan umum, yakni kepada operasi ataupun kepada pelajar-pelajar, iaitu dengan nombornya, mudah-mudahan jelaslah di situ nampak, 080 400 100 47 493, Bank Islam. Dan yang kedua itu adalah Bank CIMB Bank. Minta maaf kalau sedikit kabur. CIMB Bank, iaitu untuk wakaf pembangunan. Pembangunan tahfiz kami masih lagi berjalan, kantin, pembinaan kantin dan juga asrama 3 tingkat, insya-Allah. Jadi masih lagi memerlukan dana untuk pembangunan tersebut. Jadi sesiapa yang berhajat untuk wakaf, bolehlah masukkan ke akaun CIMB Bank yang bernomor 860-270-2429. CIMB Bank, insya-Allah, atas nama Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Hadis Darus Salihah. Itu nama penuhnya lah. Jadi mudah-mudahan dapat sebarkanlah dan dia bermanfaat, insya-Allah. Sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di masa akan datang dalam sesi kuliah online ini, insya-Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan negara kita sejahtera, aman dan damai, dan diselamatkan daripada wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء وسوء الأسقام والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.